Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran sains tingkatan 3 bersama saya Cikgu Taufik Ibrahim. Hari ini masih lagi bab 2 iaitu respirasi. Subtopik 2.4 adaptasi dalam sistem respirasi. Kita akan menyentuh berkenaan sistem respirasi dalam serangga, ikan dan katak. Okey, dalam subtopik 2.4 adaptasi dalam sistem respirasi kita ada satu sahaja standard pembelajaran iaitu mewajarkan bagaimana sistem respirasi beradaptasi dalam situasi yang berbeza. Okey, adaptasi ni maknanya menyesuaikan dirilah. Alright, kita akan pergi dahulu kepada sistem respirasi beradaptasi dalam persekitaran berbeza. Struktur respirasi kebanyakan organisma termasuklah kita iaitu manusia mempunyai 3 ciri. Yang pertama, permukaan struktur respirasi iaitu alveolus yang lembap. Yang kedua, struktur respirasi nipis iaitu dinding kapilari darah dan dinding alveolus yang setebal satu sel sangat nipis. Dan yang ketiga ialah luas permukaan struktur respirasi yang sangat besar yang mempunyai berjuta-juta alveolus. So ketiga-tiga ciri ini memastikan pertukaran gas yang cekap dengan persekitaran berlaku. Okey, seterusnya kita pergi kepada organisma yang berlainan mempunyai sistem respirasi yang berbeza dengan kita manusia. Okey, dan beradaptasi untuk memaksimumkan kadar pertukaran gas. Okey, dalam persekitaran yang berbeza. Okey, kita akan belajar 3 perkara. Yang pertama, melalui kulit luar lembap. Macam mana respirasi melalui kulit luar lembap. Yang kedua ialah respirasi melalui insang. Dan yang ketiga ialah respirasi melalui trakea. Okey, so dia berbeza mengikut persekitaran yang berbeza. So kita akan pergi satu persatu. Yang pertama sekali, sistem respirasi menggunakan kulit luar lembap. Okey, amfibia ialah organisma yang boleh hidup di darat dan di air, contohnya katak ataupun kodok. Okey, sistem respirasi katak, kita pergi dahulu kepada sistem respirasi katak mempunyai 3 sistem respirasi iaitu sewaktu mereka kecil yang kita panggil sebagai berudu, dia menggunakan insang. Apabila dah membesar, dia menggunakan 2 sahaja iaitu sama ada sistem respirasi melalui peparu dan yang ketiga ialah sistem respirasi melalui kulit luar lembap. So kita akan fokus kepada peparu dan kulit luar lembap. Okey, kita tengok macam mana sistem respirasi katak. Okey, kulit luar lembap. Okey, pertukaran gas melalui peparu dahulu. Nanti kita akan bincang kulit luar lembap. Sebab katak ni kita explain lebih sedikit bagi info tambahan. Macam mana katak bernafas melalui peparu. Okey, ni ialah katak. Okey, so di dalam katak tu ada peparu, ada rongga mulut. Okey, selepas tu ada glotis. Okey, glotis ni antara ruang antara rongga mulut dan peparu. Dan okey, lubang hidung akan dibuka. Okey, katak juga mempunyai lubang hidung. So katak akan buka lubang hidungnya dan dasar rongga mulut diturunkan. Okey, sebab itulah kalau awak tengok katak, dia akan mengelambung kat bawah. Tengok gambar rajah kat atas tu kan. So rongga mulut tu dia akan turunkan ke bawah dan tekanan dalam rongga mulut akan berkurang menyebabkan udara daripada luar akan masuk melalui lubang hidung katak. Okey, dan glotis pada waktu itu tertutup. Okey, seterusnya. Okey, selepas itu apabila udara dah ada dalam rongga mulut, lubang hidung akan tertutup. Selepas itu dasar rongga mulut akan dinaikkan. Okey, selepas itu tekanan udara dalam rongga mulut akan bertambah dan memaksa glotis itu terbuka dan menyebabkan oksigen masuk ke dalam peparu dan berlakulah pertukaran gas. So macam itulah katak bernafas melalui peparu. Okey, macam mana pula katak bernafas melalui kulit luar lembap? Okey, kita tengok caranya macam mana. So ni ialah gambar rajah kulit luar lembap katak. Okey, ada kelenjar mukus, ada kelenjar racun di situ. So kulit katak sangat nipis dan telap kepada gas. Okey, sebab itulah dia telap kepada gas kerana kulit luar katak ni lembap dan berair. Okey, sentiasa lembap kerana diselaputi oleh mukus iaitu bendalir ataupun macam hingus lah. Okey, sebab adanya kelenjar mukus di situ. Okey, memudahkan gas respirasi melarut dan meresap. Okey, sebab itulah kulitnya sentiasa diselaputi oleh mukus supaya mudah untuk gas respirasi iaitu oksigen ataupun karbon dioksida menyerap masuk keluar. Okey, masuk dan keluar. Alright.
Di bawah kulit terdapat jaringan kapilari yang padat, iaitu kapilari darah lah. Ada yang beroksigen, ada yang terdioksigen. Maknanya darah yang ada oksigen dan ada darah yang kurang oksigen. Okey, kalau kat sini kapilari yang beroksigen tu warna merah, kapilari terdioksigen yang kurang oksigen tu warna biru. Okey, dan di bawah kulit katak ni, sebab banyaknya kapilari darah ni, dia boleh meningkatkan kadar resapan gas antara kulit dengan kapilari darah. So macam itulah respirasi katak menggunakan kulit luar lembab. Sebab itulah katak ni biasanya berada di kawasan yang lembab dan berair. Okey, di sungai, di paya dan sebagainya. Alright, dalam longkang kan. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada macam itulah. Okey, oksigen akan menyerap masuk dan karbon dioksida akan dikeluarkan melalui proses resapan menerusi kulit luar lembab katak. Okey, selepas itu kita akan pergi kepada yang kedua, insang. Terdapat pada ikan. Ikan ni ialah organisma yang hanya boleh hidup di dalam air sahaja. Jadi struktur respirasi ikan iaitu insang ini beradaptasi untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas di dalam air. So kita tengok sikit insang tu macam mana. So insang tu dekat di belakang mulut ikan. So air akan masuk. Okey, adalah aliran air ni, dalam air tu ada oksigen yang terlarut. Jadi air akan masuk melalui mulut ikan dan seterusnya pergi kepada insang. Dia akan melalui insang. So macam inilah caranya. Okey, air akan masuk melalui mulut ikan. Okey, seterusnya tengok macam mana struktur insang pula. Okey, so kita tengok kepada struktur insang, terdiri daripada dua baris filamen. Okey, ni ialah dua baris filamen atau filamen yang halus dan mempunyai banyak unjuran nipis dan pipih yang kita panggil sebagai lamela. So macam mana lamela? So ni ialah lamela. Okey, di sini di tengah lamela tu kita ada jaringan kapilari darah. Okey, ada darah darah terdioksigen yang berwarna biru dan darah yang beroksigen yang berwarna merah. Okey, so arah aliran air daripada mulut ni ke sana, masuk ke dalam mulut ikan, dan arah aliran darah dia berlawanan ataupun setentang dengan arah aliran air. Okey, jadi itu ialah aliran darah. Okey, seterusnya kita pergi tengok macam mana mekanisme dia. Okey, bilangan filamen dan lamela yang banyak menghasilkan luas permukaan yang besar untuk memudahkan pertukaran gas. Oleh sebab ikan ni hidup di dalam air, jadi insang ni dia kelilingi oleh air. Jadi dia memudahkan gas respirasi melarut dan meresap. Okey, tak perlu lagi lembab sebab ikan duduk dalam air terus. Jadi senang gas tu meresap masuk dan keluar melalui insang ikan. So tengok macam ni. Okey, jadi air tu akan masuk melalui mulut ikan pergi ke insang, dan dalam air tu ada oksigen. Jadi oksigen tu akan melarut dalam insang, pergi terus ke badan ikan. Okey, pergi terus kepada sel-sel darah, sel-sel badan ikan melalui sistem peredaran darah ikan. So macam itulah insang memastikan sistem respirasi ikan berjalan dengan lancar. Okey, yang ketiga ialah kita pergi pula kepada sistem respirasi yang menggunakan trakea. Sistem trakea ni ialah sistem respirasi bagi serangga, terdiri daripada tiub udara yang dikenali sebagai trakea. Okey, contohnya belalang dengan yang ni lebah. Okey, belalang dengan lebah. Belalang ni sebelah kiri, lebah sebelah kanan. Okey, so trakea di mana? Okey, trakea itu di tengah. Okey, di tengah badannya ada kantung udara. Kantung udara ni membolehkan dia terbang ataupun memudahkan meningkatkan pertukaran gas antara badan dan gas respirasi. Selepas itu ada spiracle, iaitu liang pernafasan. So kita akan pergi satu persatu macam mana fungsi dan mekanismenya. Okey, spiracle ialah liang pernafasan di mana tempat udara masuk dan keluar. Maknanya udara yang ada oksigen akan masuk, selepas tu berlaku respirasi sel dan karbon dioksida pun akan keluar melalui spiracle, iaitu liang pernafasan. Okey, so spiracle ni ialah tu ulang ayat yang sama. Jadi spiracle ni dikawal oleh satu yang dinamakan sebagai injap. Dia mengawal pembukaan dan penutupan spiracle. So injap ni kalau dibuka udara akan masuk, kalau injap ni tutup maknanya udara tak boleh masuk lah. Okey, kantung udara meningkatkan kadar pertukaran gas respirasi antara tisu dengan persekitaran. So macam mana proses dia? Kita tengok dalam sikit macam mana keadaan di dalam trakea, dalam badan dia. So tu ialah trakea, di situ ialah spiracle, tempat udara masuk dan keluar.
Okey, trakea terbahagi kepada cabang-cabang yang halus kita panggil sebagai trakeol. So sifat trakeol ni ialah dinding nipis dan lembap, meningkatkan kecekapan pertukaran gas. Okey. Penghilangan trakeol yang banyak menghasilkan luas permukaan besar untuk memudahkan pertukaran gas melalui resapan terus masuk ke dalam sel badan serangga. So macam inilah. Okey, so jadi oksigen akan masuk melalui spiracle, pergi ke trakea dan pergi ke trakeol dan terus masuk ke dalam sel badan. So bila dah berlaku respirasi sel dalam badan serangga, contohnya belalang ke lebah dan sebagainya, jadi karbon dioksida tu akan keluar melalui trakeol, pergi ke trakea dan pergi ke keluar melalui spiracle, dikawal oleh injap. Okey, so tu ialah spiracle lah. Okey, seterusnya info sikit tambahan yang ada dalam buku teks mengenai ikan belacak ataupun tembakul ataupun juga dipanggil sebagai ikan berlodok. Okey, jadi ikan ini dikelaskan sebagai ikan amfibia. Kerana apa? Kerana ikan ini bernafas melalui insang seperti ikan dan kulit luar lembap seperti amfibia. Sebab itulah ikan ini boleh berada di daratan, dia bernafas melalui kulit luar lembap. Apabila berada dalam air, dia bernafas menggunakan insang. Sebab itulah ikan belacak ni, okey, dia berada di tempat yang lembap, contohnya lumpur-lumpur dan sebagainya. Alright, seterusnya kita pergi kepada adaptasi dan keupayaan sistem respirasi dalam keadaan 3 keadaan. Yang pertama, apabila keadaan itu altitudenya berbeza, iaitu altitud tinggi. Okey, apa akan jadi kepada sistem respirasi kita? Yang kedua ialah apabila kita melakukan aktiviti sukan ataupun aktiviti yang cergas, contohnya bersenam dan sebagainya. Okey, apa akan jadi kepada sistem respirasi kita? Dan yang ketiga, apabila kita mendapat penyakit anemia, iaitu sel darah merah berbentuk sel sabit. So apa akan jadi kepada sistem respirasi? Macam mana adaptasi sistem respirasi ini akan berlaku apabila kita mengalami ketiga-tiga keadaan ini? Adaptasi dan keupayaan sistem respirasi dalam keadaan yang pertama iaitu apabila berbeza ketinggian ataupun altitud yang berbeza. Okey, semakin tinggi altitud daripada aras laut, kepekatan oksigen akan semakin berkurang. Okey, sama ada contohnya kita ni semakin kita naik ke atas, kita mendaki gunung, bukit dan sebagainya, semakin tinggi kita ke atas daripada paras laut, kepekatan oksigen tersebut akan semakin berkurang. Tengok gambar rajah di sebelah kanan ni. So itu ialah ketinggian. Okey, bila semakin tinggi, kepekatan oksigen akan semakin berkurang daripada 84%. Bila kita naik ke atas, dia jadi 76, 66 dan akhir sekali pada ketinggian 30,000 kaki, ada 32% saja oksigen. Okey, jadi kadar sistem respirasi kita akan menjadi meningkat. Itu ialah adaptasi atau penyesuaian sistem respirasi kita. Jadi kita akan lebih respirasi akan meningkat untuk menampung bekalan oksigen yang diperlukan oleh sel badan. So kita akan lebih ataupun kerap bernafas untuk menampung oksigen untuk badan kita. Okey, yang kedua, apabila kita bersukan ataupun bersenam dan sebagainya. So aktiviti sukan bersenam memerlukan lebih banyak tenaga dan tenaga itu diperolehi daripada respirasi sel yang berlaku dalam badan kita. Okey, di mana pengoksidaan glukosa semasa respirasi sel memerlukan gas oksigen. Jadi apabila oksigen tu keperluan oksigen tu tinggi, jadi kadar respirasi kita akan meningkat untuk menampung keperluan tenaga yang digunakan dalam badan kita semasa kita bersenam. Jadi jantung akan berdegup laju untuk mengepam darah yang beroksigen, tetapi biasanya degupan jantung ataupun denyutan nadi atlet, ahli-ahli sukan seperti Datuk Lim Chong Wei dan sebagainya lebih rendah daripada kita orang biasa ni. Kerana apa? Kerana mereka mempunyai jantung yang kuat dan tebal hasil daripada aktiviti ataupun hasil daripada latihan-latihan yang dilakukan oleh mereka. Okey, tak sama kita dengan atlet. Okey, kalau kita ni main sukan, kita dah cepat penat, tapi mereka lagi fit. Alright. Yang ketiga, apabila kita mempunyai penyakit anemia iaitu sel sabit. Sel sabit ni, penyakit anemia sel sabit ni merupakan satu penyakit di mana bentuk sel darah kita ni berbentuk sabit. So biasanya bentuk sel darah merah ni berbentuk dui cekung. Jadi apabila kita kena penyakit anemia ni, dia akan berbentuk sel sabit. Jadi apabila kena penyakit sel sabit ni, hemoglobin tidak dapat mengangkut oksigen dengan baik kerana bentuknya dah berubah. Jadi badan akan kekurangan oksigen dan respirasi sel akan terjejas. So tenaga pun yang dihasilkan daripada respirasi sel akan berkurang. So kita cepat
cepat letih, lemah dan sebagainya. Jadi kadar respirasi akan meningkat untuk menampung keperluan oksigen oleh badan. Boleh menyebabkan salur darah tersumbat kerana bentuk sel darah sabit tersebut. So inilah bahaya penyakit anemia sel sabit. Contohnya macam ni lah, sebab dia berbentuk sel sabit, so dia boleh menyekat laluan peredaran darah. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam buku teks. Kita try jawab dekat sini. Yang pertama, mengapa sistem peredaran serangga tidak terlibat dalam mekanisme respirasi serangga? Okey, jawapannya ialah sel badan serangga mempunyai hubungan terus dengan permukaan respirasi, iaitu trakeol. Trakeol ni terus dia berhubung dengan sel badan. Jadi tak perlu lagi sel peredaran darah. Kalau kita perlukan sel peredaran darah. Okey, kita sedut oksigen daripada luar, sejuk udara akan masuk pergi ke alveolus. Alveolus akan membebaskan gas oksigen masuk ke dalam sel darah, membentuk oksihemoglobin, baru pergi ke sel badan. Tetapi serangga tak perlu. Kerana apa? Kerana permukaan respirasi iaitu trakeol terus kena dengan sel badan. Dia terus meresap masuk ke dalam sel badan. Tak perlu lagi menggunakan peredaran darah. Jadi oksigen dan karbon dioksida akan meresap secara terus ke sel badan melalui trakeol, seperti gambar rajah di bawah ni. So terus meresap. Okey, oksigen akan meresap masuk dan oksigen karbon dioksida akan meresap keluar melalui spirakel, iaitu liang pernafasan. Okey, yang kedua, soalan dalam buku teks, apakah kepentingan senaman dalam mengekalkan sistem respirasi yang sihat? Okey, apabila bersenam, kadar respirasi kita akan meningkat. Jadi kadar pengangkutan oksigen ke sel badan dan penyingkiran karbon dioksida daripada sel badan akan meningkat ataupun bertambah. Jadi menyebabkan sel-sel badan kita akan lebih sihat. Jadi kesihatan badan ni termasuklah sistem respirasi akan terjamin dan kekal sihat. Okey, jadi kita kena rajin bersenam dan jauhilah merokok, kerana merokok ni boleh merosakkan sistem respirasi kita. Jadi boleh cuba jawab soalan yang saya sediakan di bawah ini. Awak klik saja link di description video di bawah ini. Okey, jangan lupa untuk tekan subscribe. Terima kasih yang telah subscribe. Ada soalan berbentuk gambar rajah dan pengiraan, boleh pergi ke page Facebook saya, like page Facebook saya, Cikgu Taufik Ibrahim. Okey, untuk pembelajaran seterusnya, subtopik yang terakhir dalam bab 2 iaitu pertukaran gas dalam tumbuhan. So kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.